Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansyal Amani binti Khairi Anwar akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Analisis Masalah Buli dan Cara Penyelesaiannya dalam Kalangan Pelajar di Sekolah. Untuk kajian ini, kami telah menjalankan temubuan secara online di aplikasi Webex bersama seorang guru, iaitu Nur Rashikin binti Abdul Hasan. Beliau merupakan seorang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Kulai Johor. Definisi buli. Secara umumnya, tingkah laku buli ditafsirkan sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan mengasari orang lain. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, menyatakan buli adalah perbuatan mendera ataupun mempermainkan seseorang dengan tujuan dapat menyesuaikan suasana baru. Selain daripada itu juga, ia bertujuan untuk mempermainkan orang lain yang lemah dengan cara mengretak ataupun menakutkan mereka. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti definisi masalah buli. Seterusnya, untuk mengetahui jenis-jenis buli yang berlaku di kalangan pelajar di sekolah. Selain itu juga, tujuan kajian kami adalah untuk mengenal pasti peringkat umur dan jantina seseorang pelajar yang cenderung untuk menjadi pembuli dan dibuli. Objektif yang seterusnya adalah untuk menghuraikan faktor-faktor yang dominan berlakunya masalah buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Seterusnya adalah untuk menghurai kesan-kesan gejala buli kepada pembuli, mangsa yang dibuli dan pembelajaran pelajar. Akhir sekali adalah untuk menghurai langkah-langkah mengatasi gejala buli di sekolah. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Tujuan metodologi kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan kaedah ini dengan menerangkan proses penyelidikan. Reka bentuk kajian kami ini adalah menggunakan kualitatif asas, iaitu pedagogi hermeneutik. Instrumen kajian kami ini menggunakan data daripada pemerhatian, wawancara, analisis internet dan perbincangan berkumpulan. Berikut merupakan 10 soalan yang kami ajukan kepada responden semasa menjalankan sesi temu bual. Seterusnya, kita beralih pula kepada dapatan kajian. Bagi melengkapkan dapatan kajian ini, kami telah melakukan pencarian daripada internet dan melakukan temu bual. Masalah buli dalam kalangan murid di SMK Sultan Ibrahim Kulai Johor dan definisi buli. Maksud buli atau pembulian bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu. Buli melibatkan serangan fizikal dan ancaman, mencuri dan peras ugut, penderaan lisan, etc. Jenis-jenis buli. Buli boleh dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu jenis yang pertama, buli fizikal, seperti memukul, menggigit, menyepak, mencubit, menendang dan menampar. Buli fizikal ini merupakan buli yang sering dilakukan di sekolah oleh pelajar-pelajar yang bermasalah. Seterusnya, buli mental. Buli mental adalah seperti penyebaran fitnah, pengasingan dan pemulauan yang melibatkan mental si mangsa. Kita beralih pada jenis yang ketiga, buli lisan. Buli lisan adalah seperti ejekan, panggilan, nama dan cemuhan. Buli lisan ini juga seperti buli fizikal adalah yang paling ketara di sekolah. Seterusnya kepada buli cyber. Ia melibatkan penyalahgunaan alat teknologi seperti telefon pintar dan komputer riba. Contoh dia, buli cyber ni memberi komen yang negatif di media sosial hingga melibatkan perasaan si mangsa terganggu. Kesan buli. Lebih kurang 85% dari mangsa buli mendeриtai kesan psikologi jangka panjang dan mengalami penyakit berkaitan dengan tekanan. Kesan negatif kepada pelajar sekolah pula adalah prestasi akademik merosot. Kesan berpanjangan kepada pembuli adalah seperti
terlibat dengan gangsterisme atau vandalisme. Ekonomi sukar berkembang akibat masalah buli yang berlaku, di mana kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menyelesaikan masalah buli ini. Seterusnya adalah dapatan untuk 6.2 iaitu masalah buli dalam kalangan murid di SMK Sultan Ibrahim Kulai Johor. Masalah disiplin yang terdapat di Sekolah Menengah Kebahasaan Sultan Ibrahim adalah di tahap yang sederhana, di mana perkara ini dijelaskan oleh responden kajian iaitu Puan Nur Ashikin binti Abu Hassan. Seterusnya, SMK Sultan Ibrahim dikategorikan sebagai sekolah kategori 1 yang mana hanya mempunyai masalah disiplin. Menurut responden, masalah disiplin di sekolah ini masih lagi dalam keadaan yang terkawal di mana wujudnya kerjasama di antara pihak polis, PIBG dan masyarakat setempat. Masalah yang dibincangkan bersama responden ialah masalah buli di sekolah. Masalah buli ini sering berlaku di luar bilik darjah yang melibatkan pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2. Pelajar-pelajar yang bermasalah ini dikatakan hanya datang sekolah hanya untuk berseronok. Selain itu, pelajar-pelajar yang membuli ini sering meminta wang dan menyuruh pelajar lain untuk membelikan makanan di kantin. Kes buli di sekolah ini juga bukan terjadi di kawasan sekolah, namun berlaku di luar kawasan sekolah kerana terdapat satu pegangan yang tidak sihat dalam kalangan pelajar iaitu perbuatan membuli ini merupakan tradisi dari pelajar senior kepada pelajar junior. Namun, masalah ini bukanlah menjadi satu masalah utama di sekolah kerana perkara ini jarang-jarang berlaku. Selain itu, responden juga ada menyatakan bahawa pelajar yang melakukan kes buli akan dikenakan hukuman ataupun mendapat khidmat kaunseling supaya perbuatan yang mereka lakukan itu tidak akan berulang lagi. Dapatan kajian kes buli di SMK Sultan Ibrahim Kulai Johor. Kementerian Pendidikan Malaysia 2012 telah melaksanakan garis panduan serta tindakan yang dikenakan terhadap pelajar dengan merujuk kepada tata cara disiplin murid Peraturan Disiplin Sekolah 1959. Pendekatan kemanusiaan yaitu lebih bersifat kemanusiaan. Ia suatu pendekatan di mana pembuli akan bertemu dengan guru disiplin atau kaunselor dalam perbincangan tertutup untuk mendengar alasan, perasaan dan motif tindakan pembuli. Mahadi 2007. Responden kajian yaitu Puan Nur Ashikin binti Abu Hassan juga ada menyatakan langkah lain untuk mengatasi masalah buli yaitu memanggil ibu bapa datang ke sekolah untuk mengetahui masalah anak-anak selain melihat latar belakang keluarga murid pembuli tersebut. Responden juga ada mengatakan bahawa pelajar buli akan dihantar ke pihak pentadbir sekolah untuk menerima hukuman sebelum diuruskan oleh unit kaunseling. Ibu bapa juga perlulah sentiasa memantau aktiviti anak-anak dengan memberi penuh perhatian dan kasih sayang yang cukup untuk anak-anak. Seterusnya, aspek yang perlu ditekankan ialah pendekatan seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran kaunseling, kemahiran mendengar, kemahiran mengenal pasti masalah dan sebagainya. Salam sejahtera, secenderela anak belingan pemegang kad matrik di 201910878601 ingin membentangkan dapatan data daripada kajian kami. Menurut hasil temu bual bersama guru daripada SMK Kulai Johor mengatakan umur pelajar yang cenderung dan terlibat dalam gejala buli ini adalah pelajar yang berusia 16 tahun ke atas, manakala dalam sekolah rendah, pelajar yang berusia 9 hingga 12 tahun. Membuli bukan sahaja pelajar junior, malah yang sesama umur dengan pembuli bagi memperlihat dan menunjukkan kuasa belang mereka. Kajian ini dikuatkan lagi dengan hasil kajian Azizi Haji Yahya pada tahun 2008 bagi menunjukkan taburan bilangan responden terhadap gejala buli ini.
Dapat dilihat juga daripada My New Shop pada tahun 2012 menyatakan pelajar lelaki dibuli oleh senior sehingga menyebabkan mangsa tersebut rosak organ limpa dan berkemungkinan akan dibuang sehingga boleh menyebabkan imunisasi badannya tidak berfungsi. Di sini juga saya akan membentangkan perbincangan daripada kajian kami. Dalam perbincangan ini akan menyatakan jenis-jenis buli. Jenis-jenis buli terdiri daripada dua jenis buli, iaitu jenis buli yang pertama iaitu jenis buli secara fizikal dan yang kedua jenis buli secara mental. Jenis buli secara fizikal di mana mangsa diejek, disiksa atau dipukul oleh pembuli. Guru daripada SMK Kulai Johor mengatakan kes buli secara fizikal ini jarang berlaku di sekolah tersebut. Jenis buli secara mental pula di mana mangsa dibuli dengan cara diejek atau mengeluarkan kata-kata hinaan atau sindiran untuk menjatuhkan air muka si mangsa. Nama pelajar atau nama bapa yang dibuli dijadikan bahan ketawa. Buli secara psikologi ini menyebabkan mangsa berasa malu dan tertekan kerana diejek, sejurusnya memberikan kesan negatif kepada pembelajaran si mangsa. Menurut guru yang ditemu bual, beliau pernah menghadapi situasi ini di mana semasa proses PDPC dalam menjawab soalan, pelajar yang lemah ingin bangun dan menjawab soalan, namun segelintir pelajar memanggil nama si mangsa dengan gelaran yang tidak baik sehingga mangsa berasa malu dan takut untuk bangun dalam menjawab soalan. Faktor-faktor berlakunya masalah buli di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Kulai Johor. Jadi kami mendapati ada 5 faktor yang menyebabkan berlakunya kes buli. Yang pertama iaitu kurangnya didikan agama. Yang kedua, kurang kasih sayang dan perhatian daripada keluarga. Yang ketiga, pelajar kurang berminat terhadap pelajaran di sekolah. Yang keempat, rakan sebaya. Dan yang kelima adalah mencari kebebasan dan kepuasan. Jadi faktor pertama iaitu kurangnya didikan agama. Perkara yang paling utama dalam mendidik seorang individu adalah dari segi pendidikan agama yang diterapkan dalam diri setiap individu. Pelajar khususnya yang terdiri daripada anak-anak remaja yang sering diabaikan didikan agama dalam diri mereka. Jadi menurut guru yang ditemu bual, beliau menekankan kepada ibu bapa atau penjaga supaya mengawasi kepribadian diri anak-anak mereka dengan memberi penekanan terhadap didikan agama seperti menjaga solat 5 waktu mereka. Seterusnya, faktor yang kedua iaitu kurang kasih sayang dan perhatian daripada keluarga. Menurut hasil temu bual bersama salah seorang guru yang berpengalaman di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Kulai, menjelaskan tentang perihal buli yang sering berlaku di sekolah tersebut adalah berpunca daripada kurangnya kasih sayang dan juga perhatian daripada keluarga, terutama ibu bapa. Menurut guru juga, beliau pernah berhadapan dengan kejadian buli yang berlaku dalam kelas semasa PDPC berlangsung. Beliau memberitahu pelajar yang melakukan buli adalah pelajar yang dari latar belakang yang mempunyai masalah dengan keluarga mereka. Mereka juga melakukan buli adalah kerana mereka telah hilang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka, kurang sokongan daripada adik-beradik yang telah mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai sebuah keluarga. Seterusnya, faktor yang ketiga iaitu kurang berminat terhadap pelajaran di sekolah. Berdasarkan kepada temu bual yang telah dilakukan dengan seorang guru yang berpengalaman, iaitu beliau menyifatkan pelajar yang melakukan buli adalah berpunca daripada masalah tidak berminat dengan mata pelajaran atau sebuah mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Beliau juga memberi penerangan tentang perkara ini berdasarkan kepada pengalaman beliau yang menguruskan pelajar yang telah melakukan buli kepada pelajar lain. Hal ini berlaku kerana sebilangan pelajar yang tidak menggemari subjek mata pelajaran tersebut ataupun tidak berminat dengan guru yang mengajar. Ada juga di kalangan mereka mengambil risiko untuk membuli guru mereka. Mereka seolah-olah sengaja membuat bising, mengganggu pelajar lain dan mengeluarkan kata kesat kepada guru mereka. Faktor yang ketiga iaitu faktor rakan sebaya. Menurut hasil daripada temu bual bersama guru tadi, beliau menjelaskan antara faktor yang memberi impak besar dalam gejala buli adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Sebagai contoh, mereka membuli rakan kelas mereka sendiri dengan panggilan nama yang tidak sepatutnya sebagai gurauan. Namun, tindakan tersebut menyebabkan mangsa buli menjadi berasa malu dan tidak ada keyakinan untuk berada di dalam kelas. Selain itu,
Pelajar yang salah dalam memilih kawan juga tidak mempunyai cara lain untuk menghindarkan diri mereka untuk tidak berbuat demikian, selain terpaksa mengikuti kawannya dalam melakukan perbuatan buli kerana ingin menjaga perasaan kawannya itu. Okey. Faktor yang terakhir iaitu faktor untuk mencari kepuasan dan juga kebebasan. Menurut guru daripada Sekolah Menengah Sultan Ibrahim Kulai Johor, mencari kepuasan dan keinginan kebebasan dalam setiap perkara yang dilakukan menjadikan pelajar tersebut terlibat dalam gejala buli di sekolah. Kebanyakan kes buli yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim Kulai Johor ini berlaku kerana pelajar tersebut inginkan perhatian daripada guru dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Sebagai contoh, pelajar yang kurang perhatian tersebut akan berbuat apa sahaja untuk menarik perhatian para guru di sekolah dengan membuli pelajar lain. Di samping itu, semasa proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDPC, pembuli akan membuli rakan sebaya mereka dalam kelas dengan panggilan yang tidak sepatutnya di atas dasar untuk bergurau dan sekadar untuk menghilangkan rasa bosan di dalam kelas. Tanpa mereka sedar, mereka telah menjadikan mangsa mereka merasa malu dan merasa kurang berkeyakinan. Okay, itu sahaja daripada dapatan kami. Terima kasih. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan terdiri daripada peranan ibu bapa, peranan sekolah, penerapan dan pengajaran ajaran Islam, serta peranan institusi sosial. Yang pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa harus menjadi teladan kepada anak-anak dengan menunjukkan sikap yang baik dan berdisiplin yang tinggi. Kerjasama ibu bapa memainkan peranan utama dalam pembentukan sosial diri murid. Masa depan anak-anak dicolak melalui ajaran, teguran serta bimbingan daripada ibu bapa. Ibu bapa harus memahami situasi anak-anak serta berjumpa dengan guru kelas, guru disiplin dan guru konseling sekiranya didapati anak mereka menghadapi masalah. Untuk yang kedua, iaitu peranan sekolah. Pihak sekolah hendaklah mewujudkan kesetaraan pembelajaran yang kondusif ke arah pembentukan akhlak yang murni. Melalui pendidikan di sekolah, murid-murid perlu diajar supaya menghayati dan menghormati nilai-nilai murni. Pelaksanaan disiplin di sekolah perlu ditingkatkan serta ditegaskan. Pihak sekolah perlu mengadakan program kendiri serta pembentukan sosial bagi melahirkan murid yang berdisiplin. Untuk peranan yang ketiga, iaitu penerapan dan pengamalan ajaran Islam. Penerapan asas agama lebih mudah dilakukan ketika anak-anak masih kecil. Perkara akidah dan keimanan seperti mengenali Allah dan Rasul, mendirikan solat, membaca dan memahami Al-Quran. Pembangkitan aktif generasi muda dalam kegiatan kurikulum seperti Rakan Muda, Gerakan Belia, Kelab Remaja, Kelab Rekreasi dan Pelaturan dapat memberi pendedahan awal dalam bidang pembinaan sosial dan kepimpinan. Pembangkitan aktif remaja dalam aktiviti sukan dan aktiviti lasak dapat merangsang kecergasan dan daya fikir. Untuk yang terakhir iaitu peranan institusi sosial. Peranan ini memainkan peranan penting dalam menyediakan persekitaran yang kondusif bagi melahirkan ramai pelajar yang mempunyai sosial yang tinggi selari dengan kehendak ajaran Islam, memberikan asas menanamkan nilai-nilai yang baik dan dapat membentuk budi pekerti anak-anak seperti jujur, amanah, rajin berusaha, suka membantu dan bertanggungjawab yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Tanggungjawab memberi kefahaman kepada ibu bapa berkaitan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak perlu dilakukan oleh institusi sosial seperti masjid, surau, melalui kubah Jumaat, program konseling, ceramah dan khusus-khusus motivasi keibubapaan. Kesimpulannya, langkah-langkah yang sewajarnya patut diambil bagi mengatasi permasalahan gejala buli ini di sekolah. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi mengatasi gejala ini kerana mereka merupakan saudara terdekat bagi anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah menunjukkan teladan yang baik dan tidak melakukan perkara yang tidak betul di depan anak-anak mereka. Sekian, terima kasih.